wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi wa ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lahu siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tamanya ikhlaskan niat datang nak menuntut ilmu. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, lagi dicintai Allah dan Rasul serta disayangi oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Amin. Jadi bila saya datang, rancangan ini tidak berbayar pengurusi. Maknanya, di mana saja saya pergi, kalian kena bersedia menanah telinga dengan saya. Boleh? Jadi anak murid, buat cara anak murid. Berhenti daripada duk jadi orang yang masuk majlis ilmu, dia nak ustaz bercakap ikut hawa nafsu dia. Pandai. Asal ada ustaz mari je, sini kuliah tiap malam. Sini kuliah tiap malam. Kadang-kadang. Jarang-jarang. Seminggu sekali teruknya sampai tara tu. Tak ada peruntukan, tak ada duit. Hari-hari panggil Ustaz James. Free insyaAllah. Tu adik. Kita masuk dalam majlis ilmu ni. Kita nak ustaz ikut hawa nafsu kita. Komplain memanjang. Satgi tengok habis lepas isyak, lepas habis kuliah ni, lepas isyak satgi pakat pi mengetih, mengopi satgi, bergantang-gantang diumpat ustaz malam ni. Tengoklah. Ustaz tak baik sangka buruk kepala otak apa, memang betul. Jangan bohong. Ustaz tu ceramah kasar, tak ada hikmah. Bila mai ustaz yang lembut, mengantuk, dia kata. Siapa gatai pergi jemput? Tak ada isu semasa langsung. Serba tak kena. Jenis ni ada tak? Ustaz, hak jenis ni lain kali. Pegang ramai-ramai, bagi dia duduk depan, suruh hang cakap, tengok. Pandai sangat. Kan? Suruh dia bercakap, tengok, pandai sangat. Ustaz tu dia komplain, ustaz ni dia komplain. Ni tanda kiamat, benda yang tak pernah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in duduk sebagai murid, tak pernah komplain guru mereka. Nak mengumpat satu huruf pun takut tak berkat ilmu. Para tabi'in berguru dengan para sahabat, tidak pernah komplain guru mereka. Para tabi'in berguru dengan tabi'in, tidak pernah komplain guru mereka. Ulama-ulama yang berguru dengan para tabi'in tak pernah komplain guru mereka. Hatta ketika Imam Syafi'i tidak bersetuju dengan pandangan Imam Malik sebagai gurunya pun, masih di sekitar adab yang sangat luar biasa. Kita hari ni nak kiamat sungguh dah ni. Ustaz duduk depan kamera live ke, rakaman ke, hentam ustaz tu siap sebut nama, hentam ustaz ni siap sebut nama. Duk baca adab murid-murid menuntut ilmu. Adab guru mana? Hatta kalau saya datang sini, saya tanya dekat ayah-ayah ni, saya tanya contohnya. Ustaz minggu lepas mengajar, bagus tak? Pun dah kurang ajar dah. Saya tanya ustaz minggu lepas tu, okey ke tak? Pun dah kurang ajar dah. Ni cerita adab guru. Cikgu sekolah, walaupun dia bukan orang agama, cikgu biasa, cikgu tu dia
habis waktu cikgu yang awal tu, dia masuk giliran dia masuk kelas, dia pergi tanya anak murid, cikgu mengajar tadi bagus tak? Pun dah kurang ajar dalam etika perguruan. Lah ni bukan tara tu dah sampai hantam, real-real hantam. Ustaz ni gini, ustaz. Real-real hantam. Betul tak ni? Kita pula seronok jadi batu api tengok ustaz-ustaz berdebat. Hadis-hadis sahih larangan debat tu kita nak lempak ke mana? Selesai masalah berdebat? Tak selesai. Yang berlaku, pengikut-pengikut masing-masing, pengikut Ustaz A dengan pengikut Ustaz B duk bermaki hamun dekat komen. Betul tak? Selesai masalah tak? Tak, jangan bohong. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia. Berapa orang ustaz yang pernah panggil mai duduk depan ni? Sepanjang atok kuliah-kuliah, ada tak ustaz cengih panggil mai duduk depan? Tak pernah. Kecuali Syekh Nuruddin. Betul? Ada satu masjid, saya panggil mai duduk depan. Lepas tu, seorang hamba Allah tu dia cakap, ustaz lain tak kata apa pun. Ustaz lain bukan tak kata apa. Ustaz lain dia kecil hati dengan tuan-tuan, tapi dia meredap dalam ni. Ustaz-ustaz lain dia tak tahu ke adab menuntut ilmu, dia tahu, tapi dia bukan tak mau cakap, tapi dia wakilkan kepada Ustaz Muhammad James malam ni suruh tolong abang. Faham tak ni? Anggaplah malam ni ustaz-ustaz lain satu planet ni wakil pada Ustaz Muhammad James tolong suruh mai abang kat surau ni. Jangan kita ingat ustaz lain tak cakap, ustaz lain tak kata apa pun. Di Kedah ni juga saya ceramah satu masjid dekat mana belah-belah Lostak dekat Bendang, masjid tu tengah-tengah Bendang. Saya cakap, saya tegur. Saya kata tradisi dekat Malaysia ni, satu Malaysia ni tradisi dia. Tinggal azan Isyak, buang sunnah azan Isyak hanya semata-mata sebab ustaz habis kuliah lambat. Betul ke tak? Habis kuliah dah lewat terus komat. Betul ke tak? Surau ni pun sama, betul ke tak? Dia kata kena dah kami malam ni. Siapa kata jawab betul? Abang Rosli, betul ke tak? Ni Abang Rosli ni saya ceramah dekat depan dia 2004 masa dia masih polis marin di Setiawan, Perak. Betul? Ni 2004, lagi setahun cukup 20 tahun. Kan? Dia tahu saya ceramah macam mana. Dia dah tahu dah mereka ni mesti kena. Pengerusi salah dia kalau dia tak abang. Pasal apa pengerusi tak cancel saya awal-awal. Salah dia. Minta maaf cakap. Dia tradisi. Satu Malaysia dia jadi kelaku lagu tu. Saya tanya, cuba jawab jujur. Pak Din, kat tiang, Pak Din. Cuba jawab jujur. Ada satu orang main masuk kat pintu kaca ni, dia buka pintu, dia kata, hampa aku dengar hampa azan Isyak, memang hampa sakit. Agak-agak Pak Din nak buat apa kat dia? Bagi menyulok tibai kot tu, betul? Pang sekali, Pak Din katakan. Pang sekali apa benda Pak Din, memang azan Isyak tak lawan pun sebab ustaz habis kuliah lambat. Boleh pula. Saya nak tanya Tok Imam, saya nak tanya pengurusi, saya nak tanya AJK, siapa bagi autoriti kepada kalian untuk gugurkan sunnah azan tu? Cuba abang kat saya. Siapa nak jawab? Pengurusi nak jawab. Pengurusi kata kena lagi aku kan. Menyesal aku mengaku. Saat hari tu, satu masjid saya tanya siapa pengurusi, dia tak mengaku, dia tunjuk orang sebelah. Padahal dia pengurusi, patut tunjuk orang sebelah tadi. Gurau. Jadi, siapa bagi autoriti kat kita untuk gugurkan sunnah azan? Ustaz habis lambat macam mana pun, azan walaupun tak pakai mikrofon. Yang penting syiar azan jangan tinggal. Kalau ustaz tu sebaik-baiknya masuk waktu azan dulu, lepas tu ustaz nak sambung-sambunglah. Kalau kata ustaz tu jenis tak bagi azan, ada ustaz dia tak bagi azan.
Dia nak perhabis juga sampai pukul 10. Pukul 10 azan pakai mikrofon, berani? Pakai speaker luar, berani ke tak pengurusi berani? Tak berani. Tok Bilal mana Tok Bilal? Tok Bilal tak mengaku dah. Siapa Tok Bilal? Ni baju biru dengan ni. Ni. Panggil Bilal. Memang Bilal sungguh. Bilal. Berani macam Bilal bin Rabah tak? Pakai pukul 10, pakai mikrofon, pasang speaker luar. Habang betul-betul berani ke tak? Berani. Berani. Azan pukul 10 pakai speaker luar. Orang main serang. Dia kata, pasal apa pukul 10? Kami nak azan, kami azan 8 lebih, hang tak mai. Kami azan pukul 10, hang mai. Pasal apa? Tanya dia. Betul tak? Kan? Kami azan hari-hari pukul 8 lebih, hang tak pernah mai pun. Kami azan pukul 10, tiba-tiba hang mai terpa kat sini. Kalau azan pukul 10 pengerusi, orang pergi serang rumah. Orang pergi serang rumah pengerusi. Pengerusi nama apa? Haji Syukur. Pak Haji Syukur keluar. Dia kata, ni kata, ni saya aku dengar cakap Ustaz James kan. Pasal apa azan pukul 10? Tak payah. Tak payah cakap hang tak tahu hukum ke, tak payah, tak payah. Tak payah cerita Allah berfirman, Nabi bersabda. Jenis ni buang karan je, tak payah cerita lagu tu. Habaq kat dia, kami nak azan pukul 8 lebih masa waktu tadi. Habis tu awak tak azan, dia kata. Kami nak azan, tapi kami tunggu hang tak mai-mai. Kata. Kami tunggu, punya tunggu, sampai pukul 10 baru kami azan. Tunggu hang punya pasal ya. Agak-agak dia nak jawab apa? Tak payah nak baca Al-Quran, baca hadis. Faham tak ni pengurusi? Berani tak pengurusi? Ni, Bang Bilal berani. Dah, Ustaz pun tak suruh. Kalau berani okey, tapi sebaik-baiknya masuk waktu lagi azan tu. Bila lepas azan, lega. Ustaz Jim boleh berhenti dah. Ustaz minta maaf, ada azan boleh berhenti. Kan? Tok Bilal, dengar ni. Wasiat Rasulullah SAW kepada para muazzin. Yang paling berkuasa ke atas azan adalah muazzin Bilal. Ustaz habis ceramah lambat. Ustaz kata komat terus. Bilal kena habaq ke Ustaz, minta maaf, saya nak azan sebab Rasulullah SAW bagi kuasa dekat saya azan, saya berhak daripada Ustaz. Minta maaf. Tiba-tiba pengurusi pula menyampuk. Udahlah Bilal, dengar cakap Ustaz. Ustaz dan pengurusi minta maaf, saya paling berkuasa, itu pesan Nabi SAW. Tok Imam pula menyampuk. Dia backup pula Ustaz dengan pengurusi. Tok Imam kata dekat Bilal, Bilal, dengarlah cakap Ustaz, dengar cakap pengurusi. Ustaz, pengurusi, Imam. Nabi kata, saya paling power dalam bab azan, kuasa saya. Jangan cuba halang. Saya akan buat laporan kalau halang saya azan. Habaq, berani tak habaq kat pengurusi lagu tu? Dengan Tok Imam. Tak. Nabi SAW kata yang paling berkuasa ke atas azan adalah muazzin. Yang paling berkuasa ke atas iqamah, qomat tu adalah imam. Bilal tak boleh qomat kalau imam tak izinkan sepatutnya. Sabarlah Bilal. Imam lantak siapa suruh dia lambat, nak qomat juga. Ini kuajaknya Bilal. Pasal apa? Kuasa qomat adalah kuasa imam. Kuasa azan adalah kuasa kena ingat tu. Bilal, habis pukul 10 pun azan walaupun tak pakai mic. Ingat. Jangan gugurkan syiar azan. Ketika saya sebut di masjid yang saya sebut dekat tengah bendang tadi dekat Al-Ustaz tu. Satu hamba Allah dia kata, dia angkat tangan. Ustaz lain suruh qomat tak ada masalah pun. Kalaulah saya ni jenis tak reti hormat sungguh orang tua-tua ni. Saya nak jawab dia, kecil-kecil tak nak mampu, dah besar menyusahkan orang. Dah lah bodoh, jahil, pergi tunjuk kat orang ramai pula tu bodoh kita. Faham tak? Tok Saduk tunjuk sangat bodoh kita, simpan separuh untuk tahun 2024. Jangan bawa keluar bodoh tu semua tunjuk ke orang. Kadang-kadang geram.
Apabila seorang guru bercakap, kita membanding ustaz. Ustaz tu tak kata pun, ustaz ni kata, nak tanya soalan ustaz, saya nak tanya hukum. Semalam saya dengar Ustaz Azhar Idrus kata, tu pun dah kurang ajak membanding-bandingkan kata seorang guru dengan guru yang lain. Buka kitab Ihya Ulumuddin, buka Syiarus Salikin, buka Hidayatus Salikin, buka Bidayatul Hidayah. Kalian akan jumpa adab. Jangan sekali-kali engkau membandingkan kata seorang guru dengan guru yang lain. Jangan duk banding-banding. Kalau kena ustaz yang tukang jawab tu pula jenis batu api, pasal di batu api kau lihat anak murid tadi, ustaz yang jawab tu pula kata, yang awak pergi gatai mengaji dengan ustaz tu buat apa? Yang alim tu saya. Dah, sudah. Kan? Dengan ujub takaburnya. Kan? Ustaz tu tak ada PhD, awak pergi mengaji dengan dia buat apa? Contoh. Kan kita anak murid jadi batu api, ustaz tukang umpat. Betul tak ni? Jadi bila orang tua tu dia kata, ustaz lain, saya kata dekat dia, ustaz lain kata tak penting. Yang penting saya tanya dia, nak pakai ustaz lain katakan, nak pakai hadis yang Nabi kata. Nak pakai mana? Dia tanya, ada hadis. Saya baca hadis Sahih Al-Bukhari. Apakah tuan sanggup minta maaf pada depan orang ramai semua? Saya tanya. Riwayat daripada Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Abu Anaful Ju'fi Al-Bukhari. Dan riwayat daripada Imam Al-Hafiz Abul Husain bin Hajjaj bin Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim bin Kaushas Al-Kushairi An-Naisaburi, yang terkenal kedua-duanya dengan panggilan Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah ta'ala. Meriwayatkan hadis menyebut, lebih daripada puluhan hadis dalam 7,563 di Sahih Bukhari menyebut tentang Nabi pesan azan walaupun semayang seorang diri. Nabi tengok 3 sahabat nak pergi musafir. Nabi kata, tak panggil, mari sini. Nak pergi mana? Kami nak musafir ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pesan azan walaupun kamu solat jamak. Bayangkan. Kita sampai RNR mana pun azan dah betul. Tak ada dah. Saya baca hadis Sahih Bukhari satu persatu. Saya kata tarik balik. Dan sanggup, dia pun tarik balik, dia minta maaf semua. So saya kata jangan malukan diri kita depan orang di saat kita menzahirkan jahil kita pasal kita suka ustaz yang datang mengajak ni ikut selera kita. Betul tak? Kita nak ustaz datang mengajak ni ikut nafsu kita. Kalau dalam surau ni ramai parti tapueh, kita nak ustaz ni ceramah banyak sebut tapueh. Kalau tak sebut, kita tak puas hati. Mai parti apa? Basikal ajak. Ustaz kalau cerita mesti bab basikal ajak. Mai pula parti apa yang kecoh baru ni, RX. Kena pukat. Kita nak ustaz bercakap ikut selera nafsu kita. Sebab tu bila ustaz tu bercakap tak ikut hawa nafsu kita, kita akan komplain. Betul? Ini yang berlaku. Di mana barakah ilmu kita? Roh ilmu mana? Tadi kita cerita mari majlis ilmu main handphone lah, gedebak-gedebuk, tak hormat langsung guru yang mengajak. Bayangkan. Kami dulu kalau zaman ngaji dengan tok-tok guru dulu, almarhum guru-guru kami ini lembut tapi bahasa pedih. Bahasa dia lembut tapi pedih. Menikam ni. Rasa macam kena terajang. Sungguh. Bila dia tengok tok guru datang bawa kitab, mengajak bawa kitab besar. Dia tengok anak murid buku catatan pun tak ada. Dia bukan kata orang sini malam ni, tak, ni habang cerita zaman kami mengaji dulu. Kau ajar punya ustaz kan, kita pancit aja cerita dia malam ni baru dia tahu. Tak, bukan kata orang. Almarhum guru-guru kami, dia main mengajak, dia bawa kitab. Dia tengok anak murid ramai tak ada buku catatan, kitab pun tak ada. Dia kata apa? Bahasa dia lembut tapi pedih. Dengar elok dia kata apa? Dia kata, yalah, tok-tok guru lah ni bodoh-bodoh. Mana bukti tok guru bodoh mengajak tengok kitab pasal bodoh? Anak murid cerdik-cerdik. Mana bukti anak murid cerdik?
Mari belajar bawa telinga saja, dia kata. Ya Allah, sakitnya dalam ni. Sakitnya di sini. Tapi memang betul. Bukan kata surau Al-Watan tak. Al-Watan, Alhamdulillah, lebih kurang. Cerita tempat lain. Jadi memang sungguh pun. Sungguh kan? Kalau pasal tu saya malam ni, saya tak bawa kitab. Biar sama-sama cerdik. Kalau tidak, saya seorang je bodoh pasal tengok kitab. Tengok muka ustaz makin lama makin geram kan. Kita kepung dia ramai-ramai lagi baru dia tahu. Sungguh. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia. Tradisi ni kena ubah. Kena ubah. Saya jumpa ustaz yang merajuk. Ustaz tu kalau saya sebut nama, Kedah, Penang, Perlis, Perak, semua kenal dia. Ustaz yang sangat top. Tapi dia mengadu dekat saya. Ni saya kata, ustaz-ustaz, dia tak terkeluar tau pada tuan-tuan. Dia tak terkeluar. Tapi dia cerita mengadu dekat ustaz lain. Dia kata, ana ingat ana nak berhentilah mengajak surau tu. Area Kedah ni jugalah. Saya tanya pasal apa? Dia kata, itulah, baru ni kami khatam kitab, dia kata. Tapi sayangnya, mereka mengaji, ana seorang bawa kitab. Mereka tak ada kitab, tapi mengaji sampai khatam. Memang lawak gila. Dia kata dekat saya, dia kata, ustaz, ana ingat nak stop lah surau tu, dia kata. Tak boleh lah, dia kata. Dah cakap dah banyak kali, so beli kitab, tak mau beli. Dia kata, anak ingat anak nak berhentilah ustaz, dia kata. Tu bunyi telefon handphone orang ke? Buya. Kan? Jadi, dia meluahkan. Memang dia stop sungguh surau tu lepas tu. Dia tak pergi dah. Nampak luahan hati seorang guru. Dia main mengajak bawa kitab. Anak murid mari bawa telinga aja. Tak apalah, kita malam ni kuliah umum. Kan? Ustaz pun tak abang ada kitab. Walaupun masing-masing boleh bawa buku catatan kan. Tapi sangka baik. Ustaz nak cerita ni, semua dah tahu. Jadi nak semak aja betul tak betul. Ustaz cakap malam ni, betul tak? Betul tak ni? Dia kata, sobat tak kena kan. Betul tak ayah? Ayah bini berapa orang? Seorang. Ada mai malam ni? Tak mai. Dia kata mujung lagi kan. Umur berapa? 59. Ayah umur apa? 70. Muda. Aziz Sattar last kahwin umur 80. Itu dalil tu. Kurang. Jadi sebab itulah kita kena ubah suasana ni, ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia. Kena ubah. Apa jadi sekalipun kena ubah. Sebab tu saya mengelakkan kuliah tetap. Banyak tempat minta buka kitab. Saya kata saya tak nak terikat sebab saya susah. Saya sepatutnya jadual saya seminggu di Ipoh Perak, seminggu di Kulai Johor. Seminggu di Ipoh Perak, seminggu di Kulai Johor. Jadual saya. Sebab saya ada 2 madrasah macam Abang Hafizan sebut tadi. Madrasah saya di Ipoh Perak ada 23 orang pelajar. Di Kulai Johor ada 62 orang. Saya tak sempat nak bagi komitmen untuk pengajian tetap di luar ni. Tak boleh. Anak-anak tu, hampir 90 orang tu, mengaji percuma tak ada yuran. Hati saya sampai sekarang rasa tenang. Pasal cita-cita saya dulu, kalau aku jadi ustaz, aku nak bagi agama percuma kepada umat. Saya ceramah, orang tak payah bayar, hati saya tenang. Saya buka madrasah, anak-anak tak payah bayar, hati saya tenang. Saya kaya tak, saya miskin. Sangat miskin, Allah kaya. Minggu lepas, kecoh, kawan-kawan apa semua, saya iklan tu highlight dekat luar tu. Saya mana ada duit, kereta highlight tu ada sebiji, ada pijot yang Syekh Nuruddin punya bagi pakai, ada kancil. Saya iklan semua yang kereta orang bagi, saya iklan jual. Pasal apa? Saya nak bayar gaji guru. Kami punya bulanan Johor dan Perak, total Johor dan Perak, bulanan kami 128,000 saya kena ada sebulan. 128,300 ringgit 65 sen.
Daripada 2015 Allah bagi cukup tiap-tiap bulan sampai kadang-kadang tak tahu duit tu mai mana. Allah bagi cukup tiap-tiap bulan. Sampailah bulan 5 tahun lepas, terakhir Allah bagi bulan 6, Allah stop uji kami dengan kesusahan luar biasa. Sampai malam ni, daripada bulan 5 terlepas sampai malam ni, tunggakan gaji guru ada dekat 300,000. Nampak muka susah hati ke? Tak. Bila Allah letakkan saya di situ untuk bangunkan semua madrasah yang memelihara mukjizat dia, kalam dia, saya yakin Allah uji ni nak tengok sejauh mana kesabaran. 8 tahun, 9 tahun Allah kata aku bagi cukup. Aku baru uji kamu setahun nak tengok kamu merungut ke tak. Datang bisikan-bisikan, datang nasihat ustaz, tutuplah madrasah 3 bulan dulu, bagi stabil dulu. Saya hampir-hampir kata ya. Tiba-tiba macam tengiang di telinga ni. Dia kata, hang ingat dengan hang tutup madrasah tu masalah selesai. Aku yang akan selesaikan masalah hang, bukan tutup madrasah. Hang ingat ada pula yang kata buatlah yuran balik, kesian madrasah tak ada duit. Tengiang-ngiang di telinga seolah-olah dia kata, hang ingat kalau hang buat yuran balik aku boleh akan selesaikan masalah hang. Aku yang selesaikan masalah, bukan hang. Bukan duit, bukan yuran tu dia kata. Saya iklan nak jual, baru ni ramai orang kontak tanya Hailang kat luar. Hailang tu lah, tiap-tiap minggu dah selama 19 tahun, tiap-tiap minggu saya masuk ke dakwah di kampung asli. Masuk off-road hutan Gerik, Lenggong sampai ke Banding. Tiap-tiap minggu. Dan Hailang tu juga menjadi asbab utama saya duk angkut jual kambing. Saya ada buat kambing. Duk jual kambing, orang beli kambing, beli lembu. Lembu saya pernah sumbat dalam belakang Hailang tu. Saya ikat kaki 4-4, angkat ramai-ramai, sumbat dalam Hailang tu, dah tak ada lori. Bila saya iklan nak jual baru-baru ni, orang pakat, nak buat macam mana? Saya kata. Kan? Ada masalah? Tak ada masalah. Kita selawat sama-sama boleh. Mana yang mulut rasa berat nak selawat? Yang mulut rasa berat nak berzikir? Kata dekat diri sendiri, ya Allah, dosa apa yang aku buat sehingga lidah aku berat untuk berselawat, ya Allah. Ya Allah, dosa apa yang aku buat sampai lidah aku berat untuk menyebut namamu, ya Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, sehebat manapun kita di mata orang pada hari ini, sehebat manapun kita di mata orang sampai malam ni, sehormat manapun orang pada kita sampai malam ni, kita tak boleh lupa dan kita tak boleh buang daripada ingatan kita dosa silam kita. Kita yang hadir pada malam ni yang pernah menyentuh wanita bukan mahram kita di zaman muda dulu. Kita yang mari malam ni yang pernah menyentuh arak yang diharamkan kepada kita. Kita yang pernah berjudi, main nombor ekor, bertaruh dan sebagainya. Dosa kita yang kita tak boleh lupa sampai malam ni. Kita pernah berhutang dengan orang, kita lari-lari, bila dah menyelesai tak tahu nak cari balik kat mana. Dosa kita mengabaikan amanah anak-anak dan isteri yang kita sepanjang usia perkahwinan kita, kita tak pernah bagi agama pada mereka. 18 tahun umur anak kita, seingat kita tak pernah satu hari pun kita panggil dia duduk depan kita, dengar dia mengucap betul tak betul. 16 tahun umur anak kita, kita tak pernah panggil dia, tengok dia wuduk depan kita betul tak betul. Kita tak pernah tengok solat isteri kita betul tak betul. Sebab kita pun tahu solat kita pun entah betul entah tak. Ni kita yang mai malam ni, semua akan sampai masa kita akan berak kencing atas katil. Mai sampai masa nanti tak boleh bergerak,
berak kencing atas katil. Kita akan tengok mana anak kita yang akan sumpah seranah kita. Kita akan tengok mana anak yang tangan dia sanggup berlemah dengan najis kita. Kita akan tengok. Masa tu kita akan mula rasa menyesal. Sebab dulu dan sampai sekarang ada di antara kita yang masih duk fikir anak-anak masuk pondok, masuk tahfiz, tak ada SPM, tak ada sijil esok nak kerja apa. Masa kita dah berak kencing atas katil, kita akan menyesal perkataan kita yang menghina agama tanpa sedar. Seolah-olah orang mengaji agama ni tak ada rezeki dia. Walhal yang mengaji akademik, mengaji SPM sampai universiti hari ni ada 500,500 orang yang tak ada kerja. Pelajar tahfiz tak ada SPM tapi ada sekeping sijil 30 juzuk khatam hafazan Quran. Bukan khatam Quran, khatam hafazan 30 juzuk. Di Malaysia sampai malam ni tak ada seorang pun yang tak ada kerja. Walaupun SPM tak ada, walaupun sijil tu kerajaan tak iktiraf. Habis aja pelajar tahfiz tu khatam, madrasah dia sendiri pun berebut nak suruh dia mengajak balik kat situ. 1,500 tahfiz lagi duk menunggu mana pelajar yang khatam. Sampai grup WhatsApp mudir-mudir seluruh Malaysia duk tanya siapa ada guru lebih, siapa ada guru tahfiz lebih, siapa ada. Masjid-masjid pula berebut nak ambil imam. Berebut dengan tahfiz. Tunjuk mana seorang pelajar yang ada sijil khatam 30 juzuk dan tak ada kerja. Tunjuk. Jangan bohong. Janganlah pergi tunjuk budak tahfiz yang mengaji tak habis. Kan? Kita tak sedap, kita menghina agama. Saya ceramah Jabatan Perangkaan. Pengarah Jabatan Perangkaan mengesahkan kenyataan saya tentang 500,000 yang ada SPM, yang ada ijazah tak ada kerja. Bahkan hari itu viral satu video budak bawa food delivery, penghantar makanan tu kan. Ada master. Bukanlah kata hantar makan tu yang budak-budak food panda lah, Grab tu. Hina tak. Tapi kita nak jawab mana yang hang kata sijil tu confirm kerja besar. Tu ada master, bukan SPM, bukan diploma, bukan ijazah, master bawa Grab food. Mana? Anak mengaji agama, tak ada akademik, punya susah hati ni. Berapa ramai mak bapak yang budak tu dah 15 juzuk, dah 20 juzuk, tapi minta kat madrasah berhenti sebab apa? Kelang kabut nak ambil SPM. Punya risau. Tapi anak ada akademik, tak ada Quran, buta Quran, tak risau. Minta maaf cakap. Alah. Ini esok anak saya hantar tahfiz ustaz akademik SPM tak ada. Esok nak kerja apa masa depan. Hang tu pun hutang bersepah. Hang tak boleh tentu masa depan hang sendiri. Hang sibuk nak tentukan masa depan anak hang. Kepala otak hang. Betul tak ni? Kalau hang boleh tentukan masa depan anak hang, pasal apa masa depan hang sendiri pun hang tak boleh tentukan? Pasal apa hutang rumah hang tak habis? Pasal apa hutang kereta? Bersepah, hutang alung lagi. Betul tak ni? Minta maaf cakap. Hari ni risau, hari ni malam ni risau. Kalau anak aku masuk tahfiz, masuk pondok nak kerja apa, tiba-tiba malam tu laki bini mati. Agak-agak masa hampa dah mati berdua, siapa pula tentu masa depan anak hampa? Abang? Betul tak Imam? Tok Imam kata aku dah tunggu benda ni lama dah tak ada siapa nak sebutnya. Seronok Tok Imam Ustaz sebut malam ni. Seronok kan? Sungguh. Minta maaf cakap. Betul tak bang? Masya Allah. Kita ni tak tahu lah. Sehat sendiri pun tak boleh tentukan. Betul. Duk elok-elok muda lagi umur 40 mati kena serangan jantung. Tu baru-baru ni yang viral accident meninggal 6 beranak tu kan. Yang anak dia tahfiz, anak dia imamkan, anak dia mandi kapan semua anak dia buat. Tu akademik tak ada. Anak kita. Kes berlaku di Malaysia. Ingat lagi,
Ibu yang dibuang oleh 7 anak. Buta mata. Di kampung Melayu Sedenak, Johor. Tanya pasal buta, rupanya menangis pasal apa? Anak dia bawa buang, 7 anak buang dia di bawah jambatan di sebuah jambatan di Selangor. Orang jumpa bawah jambatan tu, orang tengok dalam poket ada nombor telefon. Orang telefon rumah adik dia. Di kampung Sedenak Johor tu, mereka pun pergi hantar. Kami masa tu jumpa tu pasal nak pergi hantar bantuan, hantar beras apa semua. Bila sampai situ, tanya dia, makcik nak tak kami uruskan bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat? Dia kata dah minta, tak dapat. Pasal apa tak dapat? Rupa-rupanya IC dia IC plastik biru yang cop jari kita lama tu. Saya sempat pakai IC tu. Kan? Plastik biru yang cop jari tu. Jadi kami kata dekat dia, tak apalah. Kami esok pagi, kami cari kerusi roda, kami mai ambil makcik, kita pergi JPN, Johor Bahru. Pergilah bawa ke JPN Johor Bahru. Sampai di kaunter JPN ambil IC lama tu, masuk nombor IC tu, maklumat makcik dalam komputer JPN tu betul. Tapi status makcik tu telah meninggal dunia. Habis yang duduk depan kaunter atas kerusi roda tu siapa? Hantu Kalimah. Rupa-rupanya anak 7 orang yang buang dia tu, mereka palsukan sijil mati dia. Mereka report kata dia dah mati. Mereka ambil sijil mati tu, mereka pergi keluarkan semua duit EPF dia. Ni anak-anak neraka jahanam ni. Tak maaf cakap. Saya yang bawa makcik tu, saya sendiri yang tolak sampai kaunter JPM, menggigil masa tu. Ni bukan dengar cerita orang, saya bawa. Tu isteri saya saksi. Abang bukan duduk Johor? Bukan? Tak pernah. Isteri saya saksi. Kami pergi sekali. Tahun lepas ke kita jumpa pakcik yang kat Maidin tu? Raya tahun ni? Raya? Tahun ni? Tahun lepas? Tahun lepas. Lagi sehari nak raya dalam Maidin Meru Ipoh. Tengok pakcik tu duduk seret, berjalan, seret kaki bengkak besar. Kami tanya pakcik, kami baru beli barang, nak keluar. Sampai dekat ruang tengah Maidin, dalam Maidin tu. Tanya pakcik nak pergi mana? Saya tak tahu nak pergi mana. Pasal apa tak tahu nak pergi mana? Rupa-rupanya, dia anak-anak dia, 9 orang anak dia pergi hantar dia masuk rumah orang tua-tua swasta dan dia lari dari rumah tu. Tak tahan duduk situ. Saya pun minta handphone pakcik, boleh? Saya nak tengok nombor handphone semua anak-anak pakcik. Dia tunjuk, saya jumpa WhatsApp anak-anak dia yang berbincang pasal nak hantar bapa ni pergi ke rumah orang tua-tua. Siap sebut dalam tu, pak duduklah sana diam-diam, elok-elok, jangan duk kacau kami. Anak yang beria hantar tu pula, ustazah balik mengaji daripada Mesir. Dan anak jantan dia pula yang setuju juga hantar pergi buang bapa tu ke sana. Salah seorang anak tu pula imam masjid. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, saya bukan dengar cerita orang. Berlambak lagi cerita mak bapak yang saya boleh cerita. Yang saya hadap sendiri. Itu cara mengaji agama. Anak yang tak mengaji agama agak-agak. Tak Ustaz, anak saya baik. Amin. Kita doa anak tuan-tuan baik. Tapi di saat dia diuji dengan isteri dia, menantu yang tak suka mertua, macam-macam asbab Allah boleh bagi. Menangis atas katil satu bapa tu. Menangis atas katil. Pasal apa? Mati bersebelah badan, duk berak, bau busuk, anak dalam rumah tak nak urus, menyumpah menyerana lagi. Jiran sebelah bau busuk sampai ke rumah. Jiran datang, tolong angkat, tolong basuh najis dia. Anak sumpah serana pada masa tu. Cuba bayang Ustaz, muka anak-anak tuan-tuan agak-agak yang akan uruskan tuan-tuan masa berak kerja atas katil nanti. Cuba bayangkan.
Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, kalian akan ingat perkataan saya pada malam ini. Jangan main-main. Jangan main-main. Ni. 10 tahun lagi, generasi anak-anak kecil di tepi saya ni, 10 tahun lagi, mereka akan berhadapan dengan zaman fitnah yang lebih luar biasa. Betul atau tidak? Hari ini pun media sosial dah sangat menakutkan kita. Kita nak buat apa dengan anak-anak ni? Orang surau buat apa dengan anak-anak ni? Apa yang surau Al-Watan programkan untuk selamatkan anak ni? Apa program? Tak apalah Ustaz. Mati esok kubur masing-masing. Tak apalah kalau kubur kau tak menyusahkan kubur orang sebelah, terjerit terpekik sebelah tu. Geram aku kan. Pandai kubur masing-masing. Pergilah mandi sendiri. Kubur masing-masing, mandi mayat sendiri. Ataupun dekat-dekat nak mati tu, mandi wajib siap-siap. Boleh. Mandi mayat tu kan mandi wajib. Bezanya cuma orang tolong mandi kan. Kalau siapa kata tak reti mandi mayat, maknanya dia tak reti mandi wajib. Tu dia. Oh Ustaz, mandi mayat tu mandi wajib. Yalah, habis tu ingat apa? Maknanya kalau siapa mengaku tak reti mandi mayat, maknanya dia tak reti mandi wajib sama hari ni. Bezanya mayat tu kita tolong jurih tu saja. Habis air yang 3, air cendana, air apa lagi? Air bidara, lepas tu air kapur barus. Yang tu sekadar nak hilangkan bau, nak tutup bau air mayat. Kalau tak ada pun tak apa. Orang buat pasal apa? Sunnah Nabi suruh buat pasal apa? Nak tutup bau mayat. Bau mayat itu air. Kan? Orang bakar kemian dalam rumah bukan panggil jin masa ada mayat dalam rumah, pasal nak tutup bau air mayat tu. Kita bodoh. Tu tengok pasang kemian tu. Dia tu mesti belah hantu raya dulu. Kepala otak Orang dulu-dulu pasang kemian. Orang dulu pasang kemian bukan pasal mayat tu ada belah hantu raya. Tak. Dia pasang kemian pasal bau kemian tu sangat kuat yang akan menutup bau mayat tadi. Tu sebenarnya. Kita tak reti. Kita duk menghukum orang tua-tua dulu macam-macam. Padahal kita yang bangangnya. Zaman sekarang tak pakai kemian dah. Ada jual bukhur kan. Wangian garu tu kan. Bukhur tu. Pergilah mandi mayat sendiri. Kubur masing-masing. Lepas tu guling-guling dalam kain kapan tu sendiri. Lepas tu toin-toin lompat macam pocong tu masuk kubur sendiri. Lepas tu kamboi sendiri. Kubur masing-masing. Minta maaf cakap. Jangan cakap kubur masing-masing. Kita mati esok, kita menyusahkan semua orang. Betul tak? Saya ni dengan badan macam ni. Saya selalu kata, bilalah aku nak diet esok. Kalau mati besok, berat, orang nak angkat mayat susah. Saya kata dekat diri saya sendiri. Ni yang sewaktu dengan saya badan gemuk ni kan. Kena ingat. Tok Imam kata kan. Ingatkan tak nampak aku tadi kan. Tok Imam jawab balik. Ustaz, di kalangan wali-wali Allah, badan gemuk 150 kilo pun mayat ringan. Pasal untuk wali. Betul juga kan. Kan? Kita mati esok, kita menyusahkan, bukanlah menyusah, nampak macam zahir tu memang orang urus kita, memang menyusahkan orang, maka jangan jawab kubur masing-masing. Saya nak ajak selawat sama-sama boleh? Jangan malu buka mulut. Mulia sebut nama Nabi SAW dengan rindu kita. Tadi ingat dosa-dosa silam kita. Sampai malam ni, Allah pernah ampun ke dosa zina aku masa zaman muda dulu. Allah dah ampun ke dosa judi aku dulu ni. Allah dah ampun ke dosa. Walaupun nampak hari-hari aku mari surau. Ya, aku tak boleh zahirkan iman aku dengan ibadat yang aku buat depan orang ramai. Iman aku hanya terzahir di saat aku duduk dalam satu bilik. Aku kunci pintu bilik itu. Dan siapa pun tak tahu maksiat apa yang aku buat pada ketika itu. Ketika itulah baru terzahirnya iman aku. Selawat, kita akan zikir ramai-ramai, minta pada Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua daripada fitnah akhir zaman ni. Nekat, sambil selawat nekat, Ya Allah,
mulai malam ni aku tengok orang buat maksiat, aku tengok orang jahat, aku tak mau hukum orang dah. Mulut aku nak kata, insya-Allah orang tu akan jadi baik. Aku dengar orang cerita, oh hujung taman tu ada satu hamba Allah, ibu tunggal, kena tangkap buat maksiat. Aku tak mau kecam dia, aku tak mau maki dia. Aku nak kata insya-Allah dia akan jadi wanita solehah. Aku tengok orang buat maksiat, mulut aku akan kata insya-Allah dia akan jadi lelaki yang soleh. Aku tengok orang yang datang kawas duduk dekat-dekat surau ni tak pernah pijak surau pun, mulut aku nak kata insya-Allah depa akan jadi penghuni-penghuni rumah Allah ni yang soleh dan solehah. Nekat aku tak mau hukum orang, aku tak mau judge, tak mau nilai orang dah mulai hari ni. Aku nak berhenti daripada jadi manusia yang putus silaturahim sebab perbezaan parti politik. Aku menyesal ya Allah. Parti politik yang menyebabkan aku menghalalkan putus silaturahim. Ayah-ayah, ibu-ibu nak politik, silakan. Kita hak berpolitik dijamin dalam perlembagaan betul. Tapi tak perlu sampai putuskan silaturahim. Jangan halalkan putus silaturahim. Berpolitik dengan politik nubuah, politik kenabian. Bukan politik hawa nafsu kita. Sambil selawat kita minta, cuba ingat siapa yang pernah sampai umrah atau haji, cuba ingat pada hari pertama dia sampai depan makam Nabi SAW tu, tanpa dia sedar, air mata dia berlinang-linang. Cuba ingat suasana tu ketika selawat kejap lagi. Cuba ingat balik. Apa perasaan kita masa tengok makam? Tak nampak makam pun, baru nampak grill. Baru nampak grill tulis Muhammad Rasulullah. Kita dah berjurai-jurai air mata masa tu. Betul tak? Ya Allah, kenapa hari ni buta sampai mana hati aku ni, sampai perasaan ketika depan makam tu hari ni dah tak ada dah. Rindu tu dah tak ada dah. Pasal apa jadi lagu tu? Aku duk sibuk dengan aib orang, aku duk sibuk cerita buruk orang, aku duk sibuk macam-macam benda. Boleh kita selawat sesama insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا الله 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 يا يا الله يا الله يا الله يا Pandanglah doa kami ya Allah. Allah
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Pandanglah doa kami ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Ya Allah, 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 Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, serta kasihani dan sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami semenjak kami kecil ya Allah. Ampunkan dosa sekalian guru-guru serta masyaikh kami, mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat yang hidup maupun yang telah mati, dengan segala rahmat-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami pernah berdosa dengan ibu dan ayah kami ketika hidup mereka ya Allah. Kami pernah meninggikan suara kepada mereka, ampunkan kami ya Allah. Kami sering menyalah-nyalahkan mereka pada usia tua mereka, sedangkan mereka selalu mempertahankan kesalahan kami, ampunkan kami ya Allah. Kami biarkan hidup mereka dalam keadaan kesunyian. Kami hanya pulang menziarahi mereka sekali-sekala atas asbab kesibukan dunia dan kerja kami. Ampunkan kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami pernah berdosa dengan ibu dan ayah kami pada hari kematian mereka, Ya Allah. Sepatutnya sumbangan terakhir seorang anak kepada mayat ayah dan ibunya, tangan kamilah yang menguruskan mayat mereka, Ya Allah. Tetapi malangnya kami wakilkan kepada orang lain memandikan mayat mereka sehingga orang lain melihat segala aib di tubuh mereka. Ampunkan kami, Ya Allah. Kami wakilkan kepada orang lain mengkafankan mereka, Ya Allah. Asbab daripada kejahilan kami, ampunkan kami, Ya Allah. Kami wakilkan kepada orang lain mengimamkan solat jenazah mereka, Ya Allah. Sedangkan mereka menanti doa kami, anak-anak mereka, Ya Allah. Lebih malang lagi, Ya Allah, di saat kali terakhir tangan kami sepatutnya menyentuh jasad mereka ketika diturunkan di liang lahat itu, pun kami wakilkan kepada orang lain. Ampunkan kami, Ya Allah. Ampunkan kami, Ya Allah. Ampunkan kami, Ya Allah. Ya Allah, kami berdosa dengan amanah anak-anak dan isteri yang Engkau kirimkan kepada kami, Ya Allah. Sepanjang usia perkahwinan kami tidak pernah satu hari pun kami menceritakan kebesaran-Mu kepada anak dan isteri kami. Ampunkan kami, Ya Allah. Sepanjang usia perkahwinan kami tidak ada satu hari pun yang kami pernah membaca ayat dan hadis daripada Rasulullah SAW kepada keluarga kami. Ampunkan kami, Ya Allah. Sepanjang usia perkahwinan kami, Ya Allah, kami tidak menjadi ketua keluarga yang mampu menyelamatkan diri kami dan keluarga kami dari api neraka-Mu. Ampunkan kami, Ya Allah. Anak-anak gadis kami keluar dengan
tidak menutup aurat dengan sempurna, ampunkan kami ya Allah. Istri-istri kami keluar dalam keadaan mereka tidak menutup aurat dengan sempurna, ampunkan kami ya Allah. Kami sibuk menghukum anak dan istri orang lain, sedangkan anak dan istri kami juga tidak pernah kami syaratkan mereka dengan agama ini ya Allah. Ampunkan kami ya Allah, ampunkan kami ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hati kami sangat kotor dengan dendam, kesumat, hasad, dengki dan benci membenci di antara kami ya Allah. Bersihkanlah hati kami ini ya Allah. Bersihkanlah hati keluarga kami ya Allah. Bersihkanlah hati masyarakat kami ya Allah. Bersihkanlah hati pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Sebagaimana Engkau bersihkan hati kekasihmu Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, hati kami sangat keras dengan ego dan sombong kami ya Allah. Hati kami sangat keras sehingga malam ini untuk menitiskan air mata penyesalan dan taubat kami ya Allah. Lembutkanlah hati kami ya Allah. Lembutkanlah hati keluarga kami ya Allah. Lembutkanlah hati masyarakat kami ya Allah. Lembutkanlah hati pemimpin-pemimpin kami ya Allah, sebagaimana Engkau lembutkan besi kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya Allah ya Tuhan kami, kami adalah hamba-hamba yang pemarah ya Allah. Kami saling benci-membenci antara satu dengan yang lain asbab daripada perbezaan ideologi politik di antara kami ya Allah. Sehingga ada di antara kami yang menghalalkan putus silaturahim dan tidak bertegur sapa ya Allah. Maka sejukkanlah hati kami ya Allah. Sejukkanlah hati keluarga kami ya Allah. Sejukkanlah hati masyarakat kami ya Allah. Sejukkanlah hati pemimpin-pemimpin kami ya Allah, sebagaimana Engkau sejukkan api kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah ya Tuhan kami, jika Engkau takdirkan pada malam ini menjadi malam yang terakhir untuk kami ya Allah, pada malam ini kami maafkan segala kesalahan dan dosa muslimin dan muslimat terhadap kami ya Allah. Mereka yang pernah menipu duit kami ya Allah, mereka yang pernah menzalimi kami ya Allah, ada di antara mereka yang pernah sebarkan fitnah ke atas kami, mereka sebarkan aib kami, mereka hancurkan maruah kami, kami malu ya Allah dan kami sangat benci kepada mereka. Namun pada malam ini kami maafkan mereka ya Allah. Gantikanlah kebencian itu dengan doa dan kasih sayang kami untuk mereka ya Allah. Kami maafkan mereka ya Allah. Ya Allah, jika kami sujud kepadamu dalam solat isyak sebentar nanti ya Allah, jadikanlah hati dan nafsu kami juga sujud kepadamu ya Allah. Apabila kami angkatkan kepala kami dari sujud itu, biarkanlah hati dan nafsu kami terus sujud kepadamu hingga ke akhir hayat kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mata kami mata yang sentiasa sujud kepadamu ya Allah, sehingga malam ini mata kami masih melihat yang haram, ampunkan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah telinga kami telinga yang sentiasa sujud kepadamu ya Allah, sehingga malam ini telinga kami masih mendengar umpat dan fitnah, ampunkan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mulut kami mulut yang sentiasa sujud kepadamu ya Allah. Mulut kami sering bercakap tentang keburukan dan keaiban orang lain, ampunkanlah kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kaki dan tangan kami kaki dan tangan yang sentiasa sujud kepadamu ya Allah. Kaki dan tangan kami pernah menyakiti orang lain dalam bentuk perbuatan ataupun tulisan kami, ampunkanlah kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang maha mengasihani. Jadikanlah kemaluan kami kemaluan yang sentiasa sujud kepadamu ya Allah. Kemaluan kami pernah bermaksiat kepadamu, ampunkan kami ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jika Engkau takdirkan malam ini malam terakhir untuk kami ya Allah, matikan kami dengan kesudahan yang baik dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan Kau matikan kami dalam keadaan su'ul khotimah ya Allah. Jangan Kau matikan kami dalam keadaan yang buruk ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, matikan kami dalam keadaan sujud kepadamu ya Allah.
Matikanlah kami dalam keadaan sujud kepadamu, ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan sempat bertaubat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah madrasah-madrasah kami, ya Allah. Bantulah umat ini, ya Allah. Bantulah pejuang-pejuang dan pendakwah-pendakwahmu, ya Allah. Kami mohon dengan limpah rahmatmu, ya Allah. Kami mohon dengan belas kasihanmu, ya Allah. Pandanglah doa kami seketika malam ini, ya Allah. Pandanglah doa kami seketika pada malam ini, ya Allah. Ya Allah, Engkau berjanji melalui lidah Rasulullah SAW, Engkau akan makbulkan, Engkau akan angkat ke langit tanpa hijab doa orang yang bermusafir. Sesungguhnya Al-Fakir pada malam ini bermusafir, ya Allah. Maka Al-Fakir doakan pada malam ini, ya Allah, mereka yang hadir pada malam ini, juga umat yang tidak hadir pada malam ini menjadi hamba-hamba yang soleh dan solehah, ya Allah. Sebagaimana Engkau himpunkan kami pada malam ini, himpunkanlah kami dalam syurga-syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon dengan limpah rahmat-Mu, ya Allah, kasihanilah kami, ya Allah. Tidak ada yang lebih bernilai dan berharga dalam hidup kami melainkan di saat Engkau pilih kami sebagai hamba yang boleh menangis hari-hari, ya Allah. Pilihlah kami boleh menangis hari-hari kepadamu, ya Allah. Pilihlah kami untuk menjadi hamba yang menangis kerana merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mohon, ya Allah, hadirkanlah baginda seketika dalam mimpi-mimpi kami pada malam ini, ya Allah. Sehingga baginda sudi memandang wajah-wajah kami, ya Allah. Ya Allah, hadirkanlah baginda dalam mimpi-mimpi kami, ya Allah. Sehingga baginda sudi memandang wajah-wajah kami yang berdosa ini, ya Allah. Hadirkanlah kerinduan luar biasa dalam hati kami kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai saat dan ketika hadirkanlah kami untuk menziarahi baginda di Madinatul Munawwarah, ya Allah. Ya Allah, tidak ada hukuman terberat dalam hidup kami melainkan pada tengah malam ini Engkau tidak bersedia bangunkan kami untuk sujud kepadamu, ya Allah. Engkau biarkan kami terlena di malam hari, ya Allah. Di saat Engkau biarkan kami lena di malam hari ini, ya Allah, itulah hukuman terberat untuk kami di saat Engkau tidak sudi bertemu dengan kami, ya Allah. Ampunkan kami, ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.